Bab orang yang luka, bab tentang orang yang luka boleh bertayamum. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir, katanya kami pernah keluar dalam satu perjalanan, maka salah seorang dari kami telah ditimpa batu, maka pecah kepalanya. Kemudian dia berihtilam, maka beliau bertanya sahabat-sahabatnya, katanya, adakah kamu mendapati kelonggaran untukku bertayamum? Mereka mengatakan, kami tidak mendapati kelonggaran untuk engkau dalam keadaan engkau mampu menggunakan air. Faghtasala, maka mandilah dia lalu mati. Apabila kami sampai kepada Nabi SAW, baginda diberitahu tentang perkara itu. Terus baginda berkata, qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Kenapa tidak mereka bertanya ketika mereka tidak mengetahui, atau apabila mereka tidak mengetahui? Kerana sesungguhnya penawar kejahilan itu ialah bertanya. Sebenarnya memadai kepadanya bertayamum dan mengikat ataupun membalut lukanya itu dengan satu kain syak, musasyak, tentang ya'sira ataupun ya'siba, perkataan itu. Kemudian menyapu di atasnya, wa yaghsila, sementara tubuh yang lain, bahagian tubuh yang lain dibasuhnya, atau dia mandi untuk sekalian tubuhnya yang lain. Bahagian luka tadi disapu saja di atas pembalut itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah bahawa beliau mendengar Abdullah bin Abbas berkata, pernah di zaman Rasulullah SAW seseorang mendapat luka, kemudian dia berihtilam, maka dia disuruh mandi, lalu dia pun mandi dan mati. Fabalagha dzalika, peristiwa itu ataupun cerita itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka baginda bersabda, qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Itu asal makna membunuh mereka, semoga Allah membinasakan mereka. Alam yakun syifa'ul 'ayyi as-su'ala, bukankah penawar kepada kejahilan itu ialah bertanya? Babun fil mutayammim yajidul ma', ini bab orang yang bertayamum mendapat air setelah dia bersembahyang dalam waktu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, katanya ada dua orang lelaki keluar dalam satu perjalanan. Apabila tiba waktu sembahyang, fahadaratis salah, maka tiba waktu sembahyang, masuklah waktu sembahyang. Mereka berdua tidak mempunyai air, maka kedua-duanya bertayamum menggunakan tanah yang suci, lalu bersembahyang. Setelah itu mereka menemui air dalam waktu, yakni ketika masih dalam waktu sembahyang tadi. Salah seorang daripadanya mengulangi sembahyangnya dan wudu, sementara yang seorang lagi tidak mengulanginya. Kemudian mereka sampai kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan perkara itu kepada baginda. Maka Nabi SAW
bersabda kepada yang tidak mengulangi wudu dan sembahyangnya. Tidak mengulangi itu maksudnya wudu dan sembahyangnya. Asabtas sunnah, engkau menepati sunnah, dan sembahyangmu itu sudah memadai kepadamu. Dan baginda bersabda kepada yang telah berwudu dan mengulangi, yakni mengulangi sembahyangnya, lakal ajru marratain, engkau mendapat dua pahala. Engkau mendapat pahala dua kali. Boleh juga, itulah asalnya. Engkau mendapat pahala dua kali. Ataupun kalau dari segi makna dia, engkau mendapat dua pahala. Abu Daud berkata, selain Ibn Nafi' meriwayatkan hadis ini dari Laits, dari Umairah bin Abi Najiyah ataupun Amirah bin Abi Najiyah, ada khilaf tentang baris dia. Dari Bakr bin Sawadah, dari Atha bin Yasar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Daud berkata, sebutan ataupun menyebutkan Abi Sa'id dalam hadis ini, yakni dalam isnad hadis ini, tidak mahfuz. Wa huwa mursal. Hadis ini adalah hadis mursal, yakni yang sebetulnya ia adalah mursal. Diriwayatkan dengan sanad yang lain dari Atha bin Yasar juga, bahawa ada dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis, yakni isnad ini juga membawa hadis yang maknanya sama dengan hadis sebelum ini. Babun fil ghusli lil jum'ah. Ini cerita lain pula. Tayammumnya sekata lah. Lepas pada tu juga cerita lain pula lah. Cerita lain pula. Tak ada dah tayamumnya. Tayamumnya sekat ni. Baik, kita tengok semula. Babun fil majruh yatayammamu. Di sini dari segi perbezaan nuskhahnya ada. Dalam yang kita baca ni al-majruh yatayammamu, dalam setengah-setengah nuskhah disebut al-majdur. Al-majdur yatayammamu. Al-majdur maknanya orang yang kena cacar. Al-majdur boleh bertayamum. Dalam nuskhah yang lain pula, nuskhah yang ketiga disebut al-ma'dzur yatayammamu, yakni orang yang uzur kerana sesuatu lah, boleh bertayamum. Ada tiga nuskhah. Di sini ya, banyak ni lebih sesuai lah dengan kandungan hadis dia. Tetapi kalau kita mengambil kira uzur, al-ma'dzur, maka ma'dzur jugalah tu. Apa yang kita terjemuh dalam hadis ni, dapati dalam hadis ni, orang tu uzur tu nak menggunakan air, maka dia boleh bertayamum. Al-majdur pula, kalau al-majdur maknanya jelasnya dalam cerita ni, hadis di bawah bab ni tak ada sebut tentang orang kena cacar apa, tak ada. Cumanya mana kalau kita nak kiaskan, orang yang kena cacar begitu juga, begitu juga, mana boleh bertayamum juga. Jadi ada tiga tu. Macam mana yang patut dibuat? Kalau tayamum pun lepas tu adakah tayamum semata-mata? Orang yang majruh sani, yang luka ataupun yang uzur sani, ataupun kena mandi juga pada bahagian-bahagian yang tertentu. Lepas tu sebagai ganti kepada yang tidak dapat mandi itu, tidak dapat dibasuh tu, kena tayamum. Macam mana? Di sinilah perbincangan tentangnya. Adakah kena dua-dua sekali atau memadai dengan tayamum saja, atau mandi dan tempat tak boleh nak mandi, kita nak basuh tu, sapu saja atas pembalutnya. Itu pun dalam bab ni juga ceritanya, perbahasannya. Hadis ini dipertikaikan oleh ulama
Setengah ulama terimalah, maknanya terima perawi-perawi dia tu. Setengah ulama mempertikaikan perawi dia yang bernama apa ni, Zubair bin Khuraiq itu. Zubair bin Khuraiq itu. Itu dipertikaikan. Kepada orang yang mempertikaikan, orang yang mengatakan dia tu tidak kuat, dia tu dhaif, tidak kuat tu maksudnya dhaif lah, maka hadis ini bagi mereka dhaif. Tapi bagi orang yang kata bolehlah, dia tu tidaklah lemah sangat, boleh kira, dia kata hasan. Gitu. Paling tinggi hadis ini hasan, tidak lebih tinggi daripada itu. Itu kedudukan hadis. Sebab tu kita tak perlu baca lain-lain itu yang tidak ada masalah walaupun tidak kuat dari segi kedudukannya, tetapi dia tu ditakdilkan jugalah, dikatakan molek lah. Hak tu kita tak perlu bincang. Hak perlu kita sebutnya iaitu Zubair bin Khuraiq. Zubair bin Khuraiq. Hak tu yang dipertikaikan. Kalau sesiapa yang ada kitab hak ana pegang ni sekali ada, boleh tengoklah situ. Maula Bani Qushair dia kata ni, Zubair bin Khuraiq musagharan, Al-Jazari musagharan, mana dibaca secara tasghir, Zubair Khuraiq, begitu, bukan Khariq, tidak, tapi Khuraiq. Maula Bani Qushair. Abu Daud hanya mengemukakan satu saja hadisnya, yaitu dalam bab tayammum ini. Ibnu Hibban menyenaraikan dia ni sebagai salah seorang perawi yang thiqah. Ibnu Hibban. Hafiz Ibnu Hajar berkata, Abu Daud selepas mengemukakan hadis ini di dalam kitab sunannya, kitab kita ni lah, dia berkata laisa bil qawi. Maknanya siapa? Zubair bin Khuraiq ini tidak kuat. Tidak kuat maknanya dhaif lah. Demikian juga kata Daraqutni. Itu yang dipetik daripada Hafiz Ibnu Hajar. Qultu, kata syarih ni, iaitu Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri. Khalil Ahmad Saharanpuri, dia kata qultu, saya tidak menemui di dalam nuskah-nuskah yang ada dari Sunan Abi Daud ini kata-kata Abu Daud tersebut yang mengatakan Zubair bin Khuraiq ini laisa bil qawi, ini tak ada. Sebab itu kita baca saat ni kan tak ada. Entah Hafiz Ibnu Hajar ni baca nuskah mana, maknanya perbezaan nuskah. Perbezaan nuskah yang seperti ini kita hadis boleh diterima, tak jadi masalah. Beza tu. Kalau Quran tak boleh. Itu bezanya. Beza. Kepada orang-orang yang tidak mengikuti mengaji secara betul, dia kata macam-macam lah boleh dia kata, sedangkan ni kita baca dalam nuskah ni ada, dalam nuskah ni tak ada. Biasa tu. Biasa dalam kita hadis. Tak apa, tak jadi masalah. Naam, qala ad-Daraqutni laysa bil qawi. Tetapi hak Daraqutni kata hak tu jelas. Daraqutni dia ada kitab dia Sunan Daraqutni. Hak tu dia ada sebut Zubair bin Khuraiq ni laysa bil qawi, jelas dia sebut. Tapi Hafiz Ibn Hajar dia kata Abu Daud pun kata tidak kuat juga Zubair bin Khuraiq. Boleh jadi nuskah yang ada pada dia tu ada sebutlah ni. Hak yang kita ada dengan kita ni tak ada. Jadi pengarah masing-masing dia berdasarkan apa yang ada dengan dia lah. Setakat mana dia boleh tahqiq, dia tahqiq. Gitulah. Itu yang pertama masalah dalam hadis ni. Yang kedua, riwayat daripada Atha bin Abi Rabah daripada Jabir. Qala kharajna fi safar fa asaba rajulan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu perkara yang kedua, tapi bukan dalam riwayat ni, beza ni ni. Riwayat daripada Jabir dan riwayat daripada satu lagi, yang kedua ni yang kita baca malam ni, Auza'i. Dia meriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah juga. Atha bin Abi Rabah juga. Tapi dia Atha bin Abi Rabah mana dengar daripada Abdullah bin Abbas, bukan daripada
seperti yang pertama tadi, iaitu Jabir bin Abdullah. Itu beza dia. Dan dalam riwayat yang kedua dia ada sebut Auza'i meriwayat itu secara balaghahu. Lagu tu annahu balaghahu. Cuba kita perhati hadis yang kedua, annahu balaghahu. Balaghahu ni satu perkataan. Ni perlulah kalau kita mengaji hadis ni, kena tengoklah benda-benda gini ni. Orang panggil balaghat, bukan ilmu balaghah tu. Ni balaghat dalam istilah hadis. Balaghat ni maknanya pengarang dia, perawi ni dia tidak sebut sanad dia, cuma dia sebut dia mendapat tahu, sampai maklumat kepadanya dari Atha. Siapa yang menyampaikan maklumat kepada dia tu tidak disebutkan. Itu orang panggil balaghat. Balaghahu an Atha bin Abi Rabah. Maknanya apabila dia kata begitu, ini menunjukkan bahawa dia tidak mendengar hadis ini daripada Atha. Apabila dia tidak dengar, maknanya putus. Cuma kira-kiranya ada jelas menunjukkan dia sampai maklumat kepada dia. Tentulah ada yang menyampaikan itu. Kira-kiranya tidak putus juga. Kira-kiranya tidak putus. Adalah tu seseorang, tetapi seseorang tu kena tahu. Tak boleh tak tahu siapa dia, hak seorang. Haknya cerita kepada dia tu, tak boleh tak tahu. Kalau tak tahu, serupa dengan putus juga. Itu hukumnya. Serupa dengan putus juga, munqati' juga. Begitu. Lepas tu tentang Auza'i ni, hak dia kata dia dapat tahu daripada Atha. Ada orang bagi maklumat kepada dia daripada Atha. Hak ni dia sebut, kalau andai kata memang sabit dia dah mana berjumpa dengan Atha, cuma hak ni dia kata ada orang royak ke dia, tentu ada orang tengah, tetapi hak sebenarnya dia dah dengan Atha tu, dan dia ada menerima sesuatu hadis, terbukti ada menerima, itu boleh jadi tak apa juga, boleh kira tu kalau lagu tu. Tapi kalau dia tak ada, tidak semasa, tidak sezaman, itu beratlah sikit. Berat sikit. Kalau tidak diketahui siapa perawi di tengah tu, tak boleh dikira putus dia. Lepas itu kita kena tengoklah. Ni dalam kitab-kitab rijal lah yang disebut benda-benda ni. Misalnya Abi Zur'ah dan Abi Hatim mengatakan Auza'i ni dia tidak mendengar daripada Atha. Dia tidak mendengar daripada Atha. Bahkan dia mendengar daripada Ismail bin Muslim daripada Atha. Tu orang hak tengah dia tu. Ismail bin Muslim daripada Atha. Dia tidak dengar sendiri hadis ni daripada Atha. Jadi kita tidak boleh mengandaikan. Boleh jadi kita boleh terima juga sebab dia dengar juga. Tak boleh. Jelas hadis ini tidak diterima. Macam mana nak tahu dia tidak terima tu? Kalau dia sezaman, kita boleh tahulah. Itulah dalam kitab-kitab rijal dia sebut, sekurang-kurangnya pada masa tu misalnya dia katakan dia sakit kah, dia tak pergi pada masa tu. Ini kerja ulama rijal lah nak kaji tu. Ataupun pada masa Tok Guru ni cerita riwayat ni, hanya dia cerita di negeri ni, di negeri ni dia tak ada, orang lain ada. Boleh jadi macam tu. Dia teliti dalam kitab-kitab rijal tu, teliti. Orang ni dia duduk sini, dia tak pernah pergi ke sini, dia tidak mungkin ambil secara langsung. Dan Tok Guru ni dia cerita hadis ni ketika di sini saja, dia boleh kesal, tapi payah kalah lah. Kena banyak belek kalah lah baru boleh benda-benda gitu. Macam di sini Abu Zur'ah dan Abu Hatim, dia kata dia tak ada, dia tak dengar ni daripada Atha, cuma dia dengar daripada Ismail bin Muslim. Kira-kiranya yang menyampaikan berita ni kepada dia tadi iaitu Ismail bin Muslim lah, kira-kiranya. Tapi itu tidak jelas lagi, betul ke Ismail bin Muslim tu cerita kepada dia ni? Dia kena ada pula jelas mana sanad mana. Jawabnya, kalau dalam kitab ni dia ada sebut, Ibnu Abil Ishrin dalam riwayatnya menjelaskan perkara ini daripada Auza'i. Dia menjelaskan mana hak ni dia dengar
daripada Ismail bin Muslim. Ismail bin Muslim itulah yang menyampaikan berita daripada Atha kepada dia. Tetapi dalam At-Ta'liqul Mughni, At-Ta'liqul Mughni Syekh Abu Tayyib, At-Ta'liqul Mughni ni pun dia syarah kepada Daraqutni. Apa ni syarah ni orang India juga. Dia orang India juga, Abu Tayyib ni. Sunan Daraqutni tu dia ada, tidaklah syarah tidak banyak mana, macam ta'liq gitulah. Ta'liq. Dia kata adalah tu. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim daripada Bishr bin Bakar. Qala haddatsana Al-Auza'i qala haddatsani Atha bin Abi Rabah annahu sami'a Abdullah bin Abbas. Sini jelas. Dalam riwayat Hakim kata Abu Tayyib ni, Auza'i dia sebut haddatsani Atha bin Abi Rabah. Haddatsani Atha bin Abi Rabah menceritakan kepadaku bahawa dia mendengar Abdullah bin Abbas berkatalah bahawa ada seseorang dan seterusnya. Seperti tadilah Hakim berkata Bishr bin Bakr, perawi yang pertama tu, thiqah ma'mun, maknanya seorang yang boleh dipercayai lah, diterima. Dan Hakim mengatakan hadis ini sahih ala syartihima, sahih mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Ala syartihima tu yakni mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Daraqutni berkata, Ibnu Abi Hatim berkata, saya bertanya ayah saya. Ayah dia ni ulama, orang alim, rijal yang besar. Ayah dia Abu Hatim. Anak dia ni Ibnu Abi Hatim. Anak dia menyempurnakan kerja ayah dia. Kitab rijal besar ni. Dua beranak buat kerja. Dia kata ayah saya telah bertanya ayah saya dan Abu Zur'ah tentang hadis ni. Dia kata Ibnu Abil Ishrin meriwayatkan dari Al-Auza'i dari Ismail bin Muslim. Makna bukan secara langsung, melalui Ismail bin Muslim dari Atha dari Ibnu Abbas. Begitu. Maknanya berdasarkan riwayat Daraqutni hak disebutkan, dia nukil riwayat Ibnu Abil Ishrin ni, Auza'i ambil daripada Ismail bin Muslim. Tapi dalam riwayat Hakim, Auza'i menjelaskan dia diceritakan oleh Atha bin Abi Rabah. Kalau dia kata lagu ni haddatsani, lagu ni bermakna jelas dia dengar. Dia dengar. Kalau dalam riwayat Daraqutni tadi Ibnu Abil Ishrin dia kata an Ismail an Atha bin Abi Rabah, hak tu jelas lah ada orang tengah tu. Kalau dia kata balaghahu baca tadi pun mesti ada orang tengah. Kalau dia kata dengan an pun tak mesti makna bersambung juga, tak mesti bersambung. Tapi kalau dia kata haddatsani mesti dia dengar sendiri. Tu beza. Maknanya Atha bin Abi Rabah ni dia dah Auza'i ni dia dah dengan Atha bin Abi Rabah. Boleh jadi macam mana cara nak selesai? Boleh jadi suatu ketika dia meriwayatkan hak daripada Ismail bin Muslim itu. Hak ni seperti dalam Abu Daud. Ada ketikanya lepas pada tu mungkin pasal dia dah lagi dengan Atha tu, dia pergi jumpa sendiri, dia tanya ataupun dia dengar Atha tu menceritakan peristiwa ni, maka dia ada pada ketika yang lain riwayat Ibnu Abil Ishrin itu ataupun riwayat Hakim ni, riwayat Ibnu Abil Ishrin itu dengan perantaraan tadi. Riwayat Hakim ni maknanya tak ada perantaraan, bahkan dia dengar sendiri. Boleh jadi maknanya orang tu dia riwayat suatu ketika secara balaghah, sebab dia tak tahu lagi, hanya dengan perantaraan dia tahu. Lepas pada tu dia nak pasti, dia pergi dan kemudian dia riwayat pula kepada orang lain, dia kata haddatsani, dia tidak kata balaghahu lagi seperti di sini. Boleh jadi begitu, boleh jadi sebab dia dah tak apa, boleh terima. Maknanya dari segi riwayat ini hak dalam Abu Daud ini kira-kiranya tidak berapa sedap, paling tinggi dia hasan. Tetapi kalau riwayat Hakim itu lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Sebab apa? Sanad dia muttasil, bersambung-sambung, dan ada musarrah bil tahdits, disebutkan dengan jelas Atha tu menceritakan kepada dia.
maka kedudukannya lebih tinggi. Itu dari segi kedudukan hadis inilah. Barulah kita boleh nak, apabila kita tahu kedudukan hadis ini, barulah kita boleh nak keluar hukum daripada situ. Kalau tidak, tak boleh. Situ dulu kaedah dia. Kalau tidak, kita tak boleh nak kata orang uzur kah boleh bertayamum, tak payah basuh semua. Misalnya, kita tak boleh nak keluar hukum kalau selagi kita tidak tahu kedudukan hadis tu. Kalau hadis tu tak boleh nak buat landasan hukum, nak lalu atas tu tak boleh, nak guna dia tak boleh. Tapi kalau hasan sekurang-kurangnya boleh dah lah, barulah boleh buat kesimpulan. Jadi hak di sini dalam peristiwa ni luka, dia tak boleh guna air. Lepas tu kalau tidak luka, kalau cacar ke, kalau uzur-uzur lain lah yang menyebabkan tak boleh juga guna air, macam mana? Jawabnya berdasarkan qiyas, boleh lah qiyas dengan hadis ni, peristiwa ni hak luka tu. Kalau hak lain-lain pun yang menyebabkan yang mendedahkan seseorang itu kepada bahaya, boleh seseorang itu bertayamum. Hak tu baru boleh. Kalau selagi tak tahu hadis tu kedudukannya macam mana, tak boleh. Dalam bab hukum ni, sekurang-kurangnya nak keluar hukum daripada hadis itu, kita nak qiyas dengan dia ke, kita nak pakai dia tu secara langsung ke, untuk bab hukum sekurang-kurangnya dia kena hasan. Kalau dhaif tak boleh. Ini bukan masalah kelebihan gapo ni, tayamum tak ada masalah kelebihan, masalah sah ke tidak sah. Itu masalah hukum tu. Kalau masalah kelebihan, hadis dhaif boleh lagi pakai. Lepas tu dhaif pun kita tengok pula dhaif tu setara mana. Dhaif tu setara mana. Apa dah kita tengok. Baiklah, kita tengok hadis ni tadi. Riwayat daripada Jabir, dia kata pernah kami keluar dalam satu perjalanan. Lepas tu salah seorang daripada kami kena batu. Kena tu kira-kira dia kepala dia lah, sebab dia pecah kepala tu. Dia pun tanya sahabat-sahabat dia, bolehkah, adakah kelonggaran ni saya nak bertayamum? Maknanya kita dapat tahu daripada hadis ini, peristiwa ni berlaku selepas sudah ada dah hukum tayamum, sebab sudah dimaklumi, sudah diketahui dah tayamum itu, sudah diamalkan pun tayamum. Cuma dalam kes ini saja, boleh ke tidak? Mereka kata tak ada kelonggaran itu. Dalam keadaan kau mampu guna air lagi, kau tak boleh, kena mandi. Dia pun mandilah ikut orang kata. Mandi mati. Mati. Lepas tu bila sampai kepada Nabi SAW, diceritalah. Nabi SAW pun marahlah. Qataluhu, dia kata, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Mana siapa lagu tu? Dia kata, bapanya tak tanya. Bapa tak tanya, dah tak tahu. Tak tahu ni jahil ni, ubat dia nya kena bertanya. Apa? Dia marah, dia kata sebenarnya pada tayamum dia. Lepas tu ikat. Ikat ataupun balut hak tempat luka tadi tu. Kemudian sapu saja. Sapu di atas pembalut tadi, sapu. Dan basuh sekalian anggota yang lain. Basuh sekalian anggota yang lain. Maknanya sapu. Sapu tidak kata curah air dah. Tempat tu tidak, sapu saja. Sapu dengan air lah. Sekadar kut luar gitu. Sikit lah, tidak kata nak suruh basah. Benar tak? Sapu saja. Ambil syarat. Dan sekalian tubuh yang lain itu perlu dibasuh lah. Kena mandi lah hak lain tu. Sekiranya hak lain tu tak apa kalau mandi, tapi kalau hak lain tu tak boleh juga mandi, tak boleh lah. Kena tayamum saja. Tapi kalau bahagian lain tu boleh mandi, kena mandi. Hak bahagian tu sapu saja. Dan sebagai ganti dia tayamum. Hak ni ada khilaf dalam masalah ni. Dalam masalah ni ada khilaf tentang beberapa perkara, terutamanya berkaitan dengan hadis yang kita baca ni. Ada beberapa perkara ilmu yang kita boleh dapat melalui hadis ini. Yang pertama,
Iaitu sahabat ni dia tidak faham maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, falam tajidu ma'an, kamu tidak ada air, tidak jumpa air. Kalau kamu sudah buang air, sudah berhadas apa tu, kamu nak sembahyang, kamu tak ada air, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, kamu tidak jumpa air, tak ada air, tak dapat air, maka kamu hendaklah menggunakan tanah yang suci. Tak ada air tu dia faham, kalau tak ada air seroti. Bukan tak ada, makna tak ada air suratan wa ma'nan. Dalam kitab dia sebut gitu. Tak ada air dari segi zahir surah, dan dari segi makna pun dikira tak ada air. Mana nak pakai tak boleh lah, dah air tak ada, nak pakai lagu mana? Itu makna tak ada air, kamu tidak mendapat air. Suratan dari segi surahnya, air itu sendiri tak ada. Dari segi makna tak boleh nak guna. Itu makna suratan wa makna. Ada kalanya air itu ada, yang ni suratan air itu ada, tetapi makna tidak ada. Pada maknanya, pada maknanya tak ada air. Air ada, tapi kita tak boleh guna. Serupa dengan tak ada juga. Itu pun termasuk dalam falam tajidu ma'an. Kamu tidak menemui air, atau kamu tidak mendapat air juga. Walaupun ada air, tetapi kita tak boleh nak guna air. Itu orang panggil tak ada pada makna, ada pada surah. Yang pertama tu tak ada pada surah dan pada makna. Hak ni dalam kes yang kedua ni tak ada pada makna, pada surahnya ada. Dia tidak faham hak tu, dia tak tahu. Dia ingat asalkan kalau ada air tak boleh nak tayamum, mesti kena guna air ke mana-mana. Dia ingat ni, dia tak faham. Waktu pun termasuk dalam tak ada air juga tu, kalau tak boleh guna, walaupun ada air, termasuk dalam tu juga. Serupa dengan mana seseorang tu telaga ada, dalam telajak air ada lah pada, tapi timba tak ada, tak boleh nak ambil air ke mana-mana. Tu serupa lah tu. Ada air pada surah, tapi pada maknanya tak ada. Tak boleh nak terjun nak naik lagu mana, tak ada lah pula nak semaya. Jadi nak ambil air semaya tu untuk nak semaya, masuk dalam telaga tu, duk kukah-kukah dalam tu habis masuk, tak ada makna. Misalnya ataupun kerana takut binatang buas tu, nak pergi tu, nak sampai ke air tu ada rimah misalnya, ataupun lain-lain, ataupun dia ada air, tapi air ada hak ni nak minum pun hak ni, kalau kita guna untuk ambil sembahyang, untuk mandi dan sebagainya, maka kita akan dahaga. Itu pun serupa juga, dikira tak ada dah tu, walaupun masih ada lagi pada surahnya, pada maknanya tak ada. Pasal apa dikira tak ada tu? Kalau kita guna juga, dikira kita membinasakan diri kita sendiri, dan Allah SWT melarang kita membinasakan diri kita. Tak boleh. Jadi tak boleh guna. Supaya hak ni tak diguna, jadi binasa diri. Itu kenyataan yang berlaku selepas pada ni, cerita ni. Apabila guna, jadi binasa diri, mati, siapa mati. Ataupun kalau tidak sampai mati pun, anggota tu jadi penyakit kau berat kau, atau jadi lumpuh kau, dan sebagainya lah. Kalau lagu tu tak ada air tu, orang kira tu, dan tak boleh dah nak guna air walaupun ada air, dikira tak ada. Sebab apa? Di sini Nabi SAW marah begitu sekali, sampai kata demon ni lah bunuh dia ni. Lepas tu macam-macam lagi dia kata, menunjukkan tak boleh orang Islam ni berdasarkan hadis ini mendedahkan diri kepada bahaya, ikut apa-apa bahaya, walaupun dalam nak menegakkan ibadat, nak melaksanakan ibadat kepada Allah SWT. Tidak kata nak ibadat ni siapa akan menyusah diri kita, siapa akan menyeksa diri, tak ada dalam Islam macam tu. Dalam agama lain ada menyeksa, menyusah ke diri sendiri, dalam agama tak ada. Dalam agama kita tak ada jenis tu. Baiklah.
Baik. Itu yang pertama, pengajaran yang pertama daripada hadis ini. Yang kedua, yaitu yaitu dalam hadis ni hak jelasnya, kalau kita tidak tahu, kita tak boleh nak bagi pendapat gitu. Tak boleh nak bagi pendapat, bahkan kita kena tanya orang yang tahu. Itu perkara. Yang ketiga, orang hak bagi pendapat tu kepada kita sampai memudaratkan kita, kalaulah dia tu orang yang layak, orang dikira layak untuk mengeluarkan pendapat itu, cuma dia tersalah dalam pendapat dia. Ni semasa Nabi SAW kita boleh tahulah. Tapi kalau zaman kemudian, katakanlah mufti dengan mustafti, orang yang bertanya, mufti dalam istilah ni tidak semesti mufti yang rasmi, maknanya orang yang alim lah, orang yang alim. Apabila dia ditanya, lepas tu dia tersalah dalam pendapat dia tu sehingga memudaratkan orang ikut pendapat dia tu, macam mana? Adakah dia kena bayar ganti rugi atau tidak? Kena bayar ganti rugi atau tidak? Itu khilaf ulama. Ada ulama mengatakan seseorang tu boleh dakwa. Pasal apa? Dia bagi pendapat macam ni sampai cedera saya, dan dia kena bayar ganti rugi. Ikutlah. Setara mana cedera tu setara mana? Ada setengah pendapat mengatakan tidak, dia terlepas. Sebab Nabi SAW di sini kata qatalahumullah, Nabi SAW tak kenakan apa-apa dalam hadis ni. Kalau kena bayar apa-apa kepada keluarga dia, kepada apa, mesti ada. Ini Nabi SAW cuma kata begitu, tak patutlah. Tak patutlah buat lagu tu. Kena tanya dulu. Ataupun kalau sekarang ni kena balik kitab dululah. Kena balik kitab. Tak boleh buat keluar begitu pendapat dalam keadaan tidak pasti. Tapi nak kata kena bayaran apa-apa, kena pampasan, kena ganti rugi, tidak. Itu mengikut golongan yang kedua. Baik, kalau orang yang ditanya tu yang mengeluarkan pendapat tu orang yang tidak layak, macam mana pula? Orang yang tidak layak, setengah ulama kata dia tidak kena apa-apa. Kalau dia keluar pendapat, kita pakai pendapat dia, lepas tu cedera, cacat ke apa, tak kena apa-apa. Sebab apa? Dah tahu dah dia ni bukan ahli, apa pergi tanya dia? Silap kita lah, bukan silap dia. Orang ni kadang-kadang dia kecek belakang, orang tanya dia, ya. Tempat apa yang kita pergi tanya dia? Kita tak boleh kata apa. Dia tak kena bayar apa-apa. Pasal apa? Dia seorang yang tidak bertanggungjawab. Setengah ulama kata tak kena juga. Sebab apa dia buat keluar pendapat dan dia bukan ahli, sampai merosakkan orang. Ini kes ni ulama bincangkan lagi, kembangkan lagi daripada hadis ni lah. Kembangkan lagi pada macam-macam masalah. Bukan masalah orang yang tanya petua saja, tanya pendapat saja. Berkenaan dengan doktor misalnya, dia ada CJ, dia ada kelulusan, tetapi hak dia buat tu tak kena, dia bagi ubat tak kena, sampai mati orang ataupun cacat orang, macam mana hukumnya? Seperti tadi juga lah, ada yang mengatakan mana dia bertanggungjawab, mana dia kena bayar ganti rugi. Kalau didakwa lah, dia kena bayar ganti rugi. Ada yang mengatakan tidak, kalau lagu tu orang tak akan berani lah, dia tu sudah ada dah kelulusan. Tapi kadang-kadang ada juga kegagalan berlaku. Kalau setiap kali dia gagal, orang dakwa dia kena bayar, tak? Berat lagu tu. Maka orang jadi takut, tak sih nak kerja. Sedangkan manfaat dia banyak. Boleh jadi adalah kesilapan itu. Kesilapan yang berlaku daripada orang yang reti, dimaafkan. Seperti dalam hadis ini, dimaafkan. Tidak kena bayar dia tu.
Ini mengikut pendapat yang kedua. Tapi mengikut pendapat yang pertama, kena bayar. Kita rasa ambil jalan tengah lebih molek. Tengok kesalahan tu kesalahan yang munasabah ke tidak. Mana kena bercara. Munasabah ke tidak. Kalau tak munasabah, patut supaya orang lain beringat semula. Kalau tidak, sebenarnya mudah-mudah ambil mudah. Siapa mati orang, siapa cacat orang, sakit orang. Ini bukan berkait dengan masalah fatwa saja, masalah pendapat agama, benda-benda lain pun sama juga, supaya orang ni beringat. Tetapi kalau kesalahan-kesalahan yang mungkin benda ni boleh berlaku daripada manusia yang kurang, walaupun dia sudah ada kelayakan, itu patut tidak dikenakan. Ni cara bergantung kepada cara. Hak mana lebih kuat, bukti hak mana lebih kuat. Begitulah. Ada pun orang yang tidak layak tu, dari satu segi betul kita kata orang ni dah muka dia tanya. Sepatutnya kita buat apa ya tanya, dah bukan ahli, dah dia tidak doktor, apa yang kita ambil ubat daripada dia? Apa yang kita ambil ubat daripada dia? Kita tak boleh menyalahkan dia. Kita sendirilah yang salah dari satu segi. Betul tu. Tapi kita kena tengok, kalau lah orang ni, dia ni, sebab tu dalam hadis ada sebut, dalam hadis yang lain, sesiapa yang tatabbaba, kata dia, tatabbaba ni buat jadi tabib, mana-mana jadi doktor. Kalau cedera, maka dia kena. Kita patut tengok juga hadis itu, iaitu orang yang menyatakan diri dia ni sebagai orang alim, sebagai doktor, atau sebagai apa-apalah, sebagai apa-apa, dia menyatakan diri dengan umpamanya dengan pakaian kau, dengan lagak dia kau, dengan apa kau. Apalagi kalau dia ni menyelewengkan keadaan tu. Dia buka klinik kau misal, lagi berat tu kalau hak tu. Dia mengajar kau, siapa mengajar hak salah. Lagi berat. Dan dia tidak dibenarkan. Sekiranya berlaku begitu, maka kita boleh dakwa dia, dan dia patut dikenakan ganti rugi ke atas dia tu, kerana kerosakan yang berlaku kepada orang lain. Benar sabar. Tapi kalau biasa dah orang tanya dia, mana kita tahu? Tanya dia. Kita tak boleh tanya. Ini semua ni pengajaran kepada kita, iaitu nak tanya pun kena tengok orang dalam bidang masing-masing lah. Jangan tanya mudah-mudah. Dan peringatan kepada ni mana-mana nak jadi. Kalau tak ada kena apa-apa, denda apa, tak kena, orang-orang macam ni akan berani pula mudah-mudah ambil kesempatan daripada orang ramai. Jadi patutnya kita pilih jalan tengah lah dalam semua perkara, iaitu tengok keadaan dia tu setara mana. Kalau sampai mengancam orang, sampai buka klinik misalnya, tu boleh didakwa. Walaupun dia tu tidak ahli, boleh didakwa juga. Atas dasar apa? Dia ambil kesempatan. Tetapi kalau orang tu dia bukan ahli, patut ditanya. Dia tu bukan buka klinik, bukan apa. Kalau kita kata, siapa dia suruh tanya dia? Kita lah yang silap. Hak ni kalau lah semua nak naik mahkamah belakang sampai ke benda-benda kecil lagu tu, tak patut lah. Tapi kalau orang sampai sudah buka klinik, pakai baju tentera kau misalnya, pakai baju polis, itu munasabah tu, mengelirukan orang tu. Tapi kalau tidak sampai ke peringkat tu, silapnya orang ramai lah. Silap orang ramai. Apa yang pergi tanya dia? Apa ambil dia? Kita kena faham sendirilah. Gitu. Ini pengajaran daripada hadis ni belakang ni boleh diambil. Boleh kita nak ambil untuk buat gini-gini setelah kita tahu hadis ni kedudukannya setara mana dulu. Situ dulu. Kalau tak tahu tak boleh nak buat kesimpulan, nak buat tubik sekian banyak masalah, nak kias dengan hadis, tak boleh. Itu pentingnya pengajian hadis. Dia kena tahu dulu kedudukan hadis, lepas tu barulah boleh nak keluar masalah. Kalau tidak tak boleh. Nak letak atas ni tak boleh. Begitu kaedahnya. Jadi sahabat dalam peristiwa ni tak ada apa lah dia tu, mati. Dan Nabi SAW walaupun di sini dia tu tidaklah
Kita kata sebagai mufti, sebagai orang alim, sahabat-sahabat tu, sebagai mujtahid. Tapi Nabi SAW tak kenakan denda apa-apa. Walaupun dia tidak kenakan denda, dia kata, kata-kata dia ni berat ni. Hak ni lah hak kita kena fikir dari segi pendidikan rohani ataupun jiwa, berasa tanggungjawab tu, berasa berdosa, berasa bersalah tu. Nabi SAW tidak biarkan begitu saja. Walaupun kesalahan tadi dimaafkan, tetapi qatalahumullah. Nabi SAW tidak hukum demon ni. Tidak kata hukum balik, kisos ke apa ke, tidak. Tetapi dia doa. Hak tak molek ni, qatalahumullah. Allah membinasakan mereka. Maknanya perbuatan yang seperti ini tidak patut. Tidak patut. Itu dari segi akhlaknya perlu dikutuk, dikata. Tak boleh biarkan begitu. Mana kesalahan-kesalahan yang seperti ini kalau berlaku, tak boleh biarkan. Mana biar orang berasa berat. Walaupun tidak didenda, tapi perlu kata, kecam. Perlu kita kecam, kita keji perbuatan seperti ini. Jangan dibiarkan begitu saja. Umpamanya kalau zaman sekarang ni, boleh kita kata kecaman itu boleh dibuat, kritikan itu boleh dibuat secara terbuka dalam surat khabar, biar orang tahu perkara yang seperti ini tidak patut berlaku dalam masyarakat. Begitulah maknanya. Jangan dibiarkan. Jadi hak Nabi SAW kata ni dalam kaitan hak hidup mati ni, hak ni. Tapi hak tidak hidup mati pun, kalau kita tidak tahu, kita kena tanya. Kena tanya. Tak boleh kadang-kadang kita orang yang tidak mahir mana ni, mana kita nak buat kesimpulan sendiri. Seperti ni lah dia buat kesimpulan sendiri. Tak ada jumpa air. Tak ada jumpa air tu, ni ada air. Buat kesimpulan sendiri. Tak boleh lah kata. Kalau ilmu kita tidak mantap lagi. Ini dalam masalah besar. Kalau masalah kecil, malah bertanya, orang tua kata sesat jalan, malah bertanya. Mana kena tanya, kena tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu kena tanya orang yang reti kalau kamu tidak tahu. Itulah asasnya dalam Quran. Lepas tu banyaklah asas itu. La yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Tidak sama. Tuhan kata orang yang reti dengan orang yang tidak reti. Kita kena faham moleklah tu apa maknanya. Dah tidak sama. Apa-apa yang kita pergi tanya, kita ni pergi tanya orang yang tak reti. Tanya orang yang tak reti, jadilah kutuk. Apa yang kita lock orang yang tidak reti? Misalnya duduk buat sesuatu, duduk mengajar sehingga jadi banyak berlaku benda-benda yang tak baik tu. Ni sebab punca orang yang tak reti lah. Tidak serupa lah. Tak serupa. Dia kena faham hal tu. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba. Ni dalam masalah ni satu lagi khilaf dalam hadis ni, iaitu kalau seorang tu misalnya ni luka tu di kepala, dalam hadis ini menunjukkan bahawa kena mandi bahagian lain. Di bahagian kepala tu sapu atas pembalut dia, bukan sapu tempat luka tu, sapu pembalut dia tu, sapu gitu saja. Lepas tu tayamum. Masalah hak mana dulu hak mana kemudian, itu tak apa. Sama ada nak tayamum dulu ke, nak tayamum kemudian, tak apa tu. Tapi ada tayamum dan ada mandi. Ada mandi. Daripada sinilah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dia kata kena buat kedua-dua. Ini masalah mandi. Kalau air semaya pun begitu juga. Maknanya kalau anggota ni hak luka, tak boleh nak kita nak basuhnya lengan. Hak lain kena basuh, hak lain. Kaki kena basuh. Lepas tu tayamum. Dia pegang dengan hadis inilah, hadis seumpama inilah. Tetapi berbeza dengan Imam Abu Hanifah. Dia tidak kata lagu tu. Dia kata kalau kita sudah tayamum, mana kalau dalam suatu perkara tu sudah ada keharusan untuk tayamum, walaupun luka tu sini saja, tak perlu basuh dah lah hak lain. Tak perlu dah lah, tayamum saja. Itu mengikut pendapat dia. Tapi mengikut pendapat Syafi'i, mana tak boleh. Mana kalau selagi hak boleh basuh tu kena basuh. Seperti inilah. Dia suruh basuh hak lain. Dia suruh basuh. Ataupun di sini kes mandi, basuh, mandi.
Cuma bahagian tu saja tidak basuh, sapu. Dan kena tayamum. Dua perkara. Kena buat kedua-dua. Kecuali lah pada semua anggota tu tak boleh nak guna air, barulah boleh tayamum saja dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak lagu tu, terutama dalam kes sebahagian besar anggota tak boleh guna. Hanya macam dalam masalah mandi, sebahagian besar anggota tak boleh guna. Kadang-kadang dia kata memang hak luka tu di kepala, tetapi kalau air kena di bahagian tubuh yang lain, dia akan jadi demam, dia akan jadi macam-macam. Dengan sebab itu apabila ada keharusan untuk tayamum, tak perlulah basuh hak lain tu. Hadis ini lagu mana? Dia kata hadis ini, sebab kita kata tak adilah. Mereka tak terima sebab hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Di sini cuba kita kalau ada kitab ni lah. Ada kitab ni, cuba tengok muka surat 65. Hadis ini menunjukkan alal jam'i bainat tayammum wa ghusli sa'iril badan bil ma' duna al-iktifa' bi ahadihima kama huwa madhhab Syafi'i. Hadis ini menunjukkan himpun di antara dua, tayammum dan basuh seluruh badan, tidak memadai dengan salah satu. Maknanya mandi saja pasal tak boleh basuh kepala sini, sapu saja tak memadai, kena tayammum. Tak boleh nak mandi saja dan hak sini sapu tak boleh, ataupun nak tayamum saja tak boleh. Dia kena gabungkan kedua. Inilah mazhab Syafi'i. Wal jawab, kata dia, sebab syarih ni dia orang mazhab Hanafi, dia kata annal hadith dhaifun. Hadis ini dhaif. Qad tafarrada bihi Zubair bin Khuraiq wa laysa bil qawi. Hadis ini hanya Zubair bin Khuraiq sahaja meriwayatkannya, tidak ada orang lain, dan dia tu dhaif. Dia pegang kot tu. Tak boleh nak pakailah ni hadis. Wa khalafahu al-Auza'i. Al-Auza'i berbeza dalam meriwayatkan hadis ini daripada dia. Tadi Zubair bin Khuraiq meriwayatkan dari Atha, dari Jabir. Hadis yang kedua, Auza'i meriwayatkan dari Atha. Auza'i meriwayatkan dari Atha. Cuba kita perhati hadis yang kedua. Kalau kita mengambil kira hak tadi, hak riwayat Hakim tadi, hak kata haddatsani Atha, Auza'i kata haddatsani Atha bin Abi Rabah tu. Kalau kita mengambil kira hak paling tinggi sekali, tak usah ambil kira hak balaghahu ni, hak dalam Abu Daud ini, ataupun hak Ismail bin Muslim dalam riwayat Daraqutni, tak usah ambil kira hak tu, sebab hak tu tak apa sedap belaka. Ambil hak paling sedap, iaitu Auza'i kata haddatsani Atha. Mana Auza'i telah meriwayatkan tak serupa dengan Zubair bin Khuraiq. Auza'i dengan Zubair bin Khuraiq jauh bezanya, langit dengan bumi. Auza'i seorang imam besar, dia meriwayatkan daripada Atha. Dalam riwayat dia ni, cuba kita perhati, dia ambil daripada Abdullah bin Abbas, qala asaba rajulan jurhun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ihtalama fa umira bil ightisal faghtasala famata fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala qatalahumullah alam yakun shifa'ul ayyi as-su'ala. Sekat tu je hadis, tak ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam kata memadai kepada dia tayamum, lepas tu dia kena basuh gini-gini sekalian tubuh dia. Tak ada tambahan seperti yang terdapat di dalam hadis Zubair bin Khuraiq itu. Mana dia tak ada sebut apabila tak boleh mandi, mana kira-kira di sini tak boleh mandi lah, sebab mandi mati, maka ini dikira sebab tak ada air. Bila tak ada air, fatayammamu sa'idan tayyibah. Dalam Quran, kembali kepada Quran, fatayammamu sa'idan tayyibah. Dalam keadaan itu dia tak ada kata kalau hak selagi anggota hak mana boleh basuh kena basuh, lepas tu tayamum, tak ada. Bila sudah dipakai badal, maka tidak ada lagi mubdal minhu, mengikut dia. Tidak ada lagi pakai hak diganti, tak ada adalah. Bila sudah pakai tanah ni, sudah tayamum, tak ada adalah hak diganti tu, mandi ke air semaya ke, tak ada adalah. Gitu. Dalam riwayat Auza'i ni tak ada. Apabila tak ada, kita tak boleh pakai tambahan tadi. Sebab apa? Dia orang lemah, perawi dia Zubair bin Khuraiq orang lemah. Gitu lah. Sebab itulah kita kata dah tadi, bagi orang yang menganggap hadis ini lemah, dia tak sipakai. Bagi orang yang mengatakan hadis ini hasan, boleh dah hasan.
boleh dah. Sebab apa? Kalau ada kata dhaif, ada juga tidak kata dhaif. Lepas tu dhaif dia tu sebab apa? Sebab akidah kau? Kau sebab hafalan dia kurang kuat kau sebab apa? Kalau tidak sebab akidah hak besar, boleh kira lagi, tak apa lagi, boleh pakai lagi. Atas dasar satu lah. Tetapi masalahnya riwayat Auza'i itu pun sendiri, kalau kita nak bahas hak bawah tu, perawi bawah dia, iaitu Nasr bin Asim al-Antaki, walaupun Ibnu Hibban kata dia ni thiqat, tapi Uqaili kata dia ni dhaif pula. La yutaba'u ala hadithi, mana tak ada makna kalau ada mutabik kepada hadis dia, tak ada makna. Tak apalah. Bagi orang yang terima tu, makna dia kata tak apalah tu, boleh lah tu terima. Babun fil mutayammim yajidul ma' ba'da ma yusalli fil waqt. Ini bab orang yang bertayammum mendapati air selepas dia semaya dalam waktu. Macam mana? Orang tu sudah bertayammum dah. Lepas tu dia semaya lah dengan tayammum dia tadi tu. Lepas pada semaya tu jumpa air, masih lagi dalam waktu. Macam mana hukum orang ni? Adakah dia kena ambil air semaya semula atau tak payah dah, padai dengan hak tadi? Tak payah ambil air semaya semula, tak payah. Itu satu masalah. Satu lagi, bagaimana kalau orang yang tengah semaya? Dia semaya tadi dengan tayammum, tak ada air, tayammum dah lah semaya, tengah-tengah semaya ada air, orang buat mari air kau ataupun lagu mana kau, hujan kau, ikutlah. Ada air tengah semaya, lagu mana? Adakah dia kena berhenti semaya dia atau dia teruskan? Macam mana? Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, mana seorang tu sudah bertayammum, sebelum semaya dia jumpa air. Ada 2-3 masalah. Tapi di sini dalam tajuk ni dia buat selepas dia jumpa air tu selepas dia bersemaya. Macam mana? Hak tu je, hak dalam tajuk ni. Apa sebab dia buat hak ni saja? Dia buat tajuk ni sebab hak ni, tajuk ni mana semua sepakat bahawa tidak perlu diulangi semaya dia tu. Tidak perlu diulangi semaya dia tu, walaupun waktu dia tu masih ada lagi. Maknanya secara secara tersiratnya dia nak cerita, kalau hak tengah semaya, kalau hak sebelum semaya, hak tu banyak khilaf. Hak ni tak ada khilaf. Hak tersirat di sebalik ni, mana kalau tengah semaya ada. Itu tujuan Imam Abu Daud ni, dia nak ayat khilaf dan dalil bagi masing-masing itu. Baiklah, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Muhammad bin Ishaq al-Musayyabi, bukan Ibnu Ishaq tu hak maklum tu, tidak ni, sebab Abu Daud dia tak ada dengan Ibnu Ishaq tu, tak ada. Ni Ibnu Ishaq lain. Dan seterusnya daripada Atha bin Yasar, daripada Abi Sa'id al-Khudri, dia kata ada 2 orang keluar dalam satu perjalanan, lepas tu masuk waktu semaya, tak ada air. Maka mereka berdua pun bertayamum. Tayammama sa'idan tayyibah, bertayamum. Itu kita terjemah satu terjemah. Maka mereka bertayamum sa'idan tayyiban, dengan menggunakan debu ataupun tanah yang suci. Bermakna kita pakai, kalau dari segi nahwu lah, dari segi kaedah dia sa'idan tayyiban, itu sa'idan itu mansub binaz'il khafid, orang panggil. Maknanya nasab dia tu dengan buah harajar, dengan buah harajar. Yani fatayammama bis-sa'idit tayyib, ba ada di situ, dibuat. Sebab itu dia mansub nasab tu.
Tapi kalau kita pakai fatayammama sa'idan tayyiban, itu mana tidak dengan mansub bin azil khafid, mana mereka pergi cari tanah lah. Dan pada takdirnya, pada kira-kiranya apabila cari tanah tu, tayammama tu mana menuju lah, cari, pergi ambil, pergi guna, pergi guna ataupun tuju ke tanah yang suci, mana untuk bertayamum lah. Lalu mereka bertayamum lah, kira-kiranya gitulah. Tak ada takdir lah kalau gitu, tak ada takdir. Lepas tu bersemayam, lepas tu jumpa air dalam waktu. Ini ceritanya hak asal. Salah seorangnya semayam, ulas semayam, lepas tu ambil air semayam. Dan yang seorang lagi tidak mengulangi semayam, tak ambil air semayam pun, tak semayam semula. Pergi kepada Rasulullah, maknanya kepada yang tidak mengulangi semayam, tidak ambil air semayam semula, tidak mengulangi semayam, dia kata kau menepati sunnah, dan semayam yang kau telah buat itu sudah memadai kepada engkau. Dan kepada yang ambil air semayam dan mengulangi, dia kata engkau dapat pahala dua kali. Hak mula-mula tu sekali, lepas tu kemudian dia sekali. Atas dasar ni lah mana ulama tu masih khilaf atas dasar ni. Lepas tu Abu Daud berkata, selain daripada Ibnu Nafi' meriwayatkan dari Laith, dari Umairah ataupun Amirah, dari Abi Najih, dari Bakr bin Sawadah, dari Atha bin Yasar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni mana dia nak cerita, ni Laith bin Sa'ad tadi kan, Abdullah bin Nafi' meriwayatkan dari Laith bin Sa'ad. Selain daripada Abdullah bin Nafi', ni anak murid Laith bin Sa'ad, ni ada lagi orang lain. Dia kata selain daripada Ibnu Nafi' meriwayatkan hadis ini dari Laith. Siapa dia selain itu? Selain itu dalam riwayat Baihaqi-nya Yahya nama dia. Yahya. Lepas tu Abdullah bin Al-Mubarak, itu selain daripada Ibnu Nafi', Abdullah bin Nafi'. Mereka berdua ni meriwayatkan daripada Laith. Ataupun Imam Abu Daud nak mengisyaratkan bukan mereka berdua ni saja, lain-lain lah anak murid Laith, hak lain-lain. Terutamanya hak kita boleh kesan daripada riwayat-riwayat yang lain, hak dua orang ni. Mungkin Abu Daud maksudkan bukan hak dua ni saja, ramai lagi hak lain. Mereka meriwayatkan daripada Laith, dari Umairah ataupun Amirah bin Najiyah, Abi Najiyah, daripada Bakr bin Sawad, dan daripada Atha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Imam Abu Daud nak cerita ni, hadis ini mursal. Dia nak cerita ramai-ramai orang lain ni tidak kata lagu ni, dia ni kata daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada ceritalah peristiwa tadi lah, mana sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Imam Abu Daud dia nak kata gini, dia kata hak riwayat ada sebut Abu Sa'id tu dalam isnad dia tidak mahfuz. Sebenarnya hak mahfuznya iaitu mursal, iaitu hak orang lain riwayat selain daripada Ibnu Nafi'. Mana Atha terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada sebut sahabat. Lepas tu Atha ni dia tak ada dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia ni tabi'in. Mana nak ada? Jadi dia tak ada sebut hak dia ambil tu daripada siapa dia? Sahabat. Dalam riwayat ni, hak ni Abdullah bin Nafi' ada sebut, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Tak apalah, Abu Sa'id dia cerita. Dalam riwayat orang-orang lain selain daripada Abdullah bin Nafi' tak ada sebut ni Abu Sa'id Al-Khudri. Mana Atha tu bercerita di zaman Nabi begini-begini, dia ada dua orang apa nama ni yang berlaku seperti ni lah. Dua orang, lepas tu Nabi SAW kata kepada ni gini-gini, kata kepada ni gini-gini. Tak ada sahabat. Bila tak ada sahabat, maka hadis itu mursal. Abu Daud mengatakan hak mursal itu, hak tu yang betul. Maknanya kadang-kadang hadis ini hak mursal itu lebih sahih daripada yang marfu', lebih sahih daripada yang muttasil, yang tidak mursal. Itu maksud dia. Baiklah.
Jadi dia ada 2-3 masalah di sini. Kalau dalam kitab kita ni muka surat 69, dia kata ijma', muka surat 69 dia kata ijma'. Sengaja tu anda nak sebut tu, bahawa orang yang tidak menemui air selepas dia selesai daripada sembahyang, terjemah selalulah, tidak perlu dia mengulangi sembahyangnya itu walaupun waktu masih ada. Ijma' dia kata, ijma'. Ijma' di sini bukan ijma' semua ulama ni, bukan ijma' semua ulama. Sebab apa? Ada lagi ulama yang pakai berdasarkan hak yang kedua. Nabi SAW kata boleh pahala 2 kali, boleh pahala 2 kali. Kira-kiranya orang ni, mana dalam waktu lah ni, 2 orang sahabat ni dalam waktu, Nabi SAW tidak kata kamu tak betul, kamu tak betul, hak kepada yang kedua, yang ni hak ulangi semaya dia, ambil air semaya, ulangi semaya. Bahkan Nabi SAW kata kamu dapat 2 pahala dengan sebab susah tu, dengan sebab susah. Mana setengah ulama buat kesimpulan bahawa kena ulang, betul juga, lagu tu boleh juga, dia faham daripada sini lah, daripada hadis ni. Tapi kalau kita pakai hak ni, dia kata ijma', mana tidak ada ulang dah, tak boleh ulang. Bagaimana Nabi SAW kata kamu dapat 2 pahala? Bagaimana kamu dapat 2 pahala? Maknanya tak boleh ulang dah lah kalau tak ada ulang ni. Begitu. Sebab itulah ada kitab ni dia buat nombor 1, ajma'u nombor 1. Mana dia petik juga ni daripada orang kata al-arba'ah, yang ni imam mazhab ni. Hak kata ijma' ni, kadang-kadang dalam kitab ni dia kata ijma' bukan ijma' semua sahabat, semua ulama. Dah, ijma' 4 mazhab. Kadang-kadang dia kata ijma' bukan 4 mazhab, ijma' dalam 1 mazhab. Dalam 1 mazhab. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang dia kata ijma' sahabat. Kadang-kadang dia kata ijma' bukan ijma' sahabat, ijma' orang kemudian lagi. Tu kena teliti benar masalah ijma', kena teliti benar. Macam sini, sebab kita kena ingat tujuan Imam Abu Daud dia buat mari hadis dia nya apa tujuan? Sama-sama, iaitu untuk ceritakan dalil bagi masing-masing ulama yang berbeza pendapat tu. Beza pendapat ada yang sebab sini dia kata ada yang sebab wa illa fa khalafa fihi Tawus wa Atha wa Ibn Sirin wa Zuhri wa ghairuhum. Ramai lagi ni, ramai lagi ni. Maknanya Tawus, Atha, Ibn Sirin, Zuhri, dia kata tidak ijma' lagi ni. Mana tidak ijma' lagi, ada orang lain pada beza pendapat. Mana ada yang mengatakan kena ulang, kena ulang. Kena ulang kalau masih lagi dalam waktu. Kena ulang. Inilah orang-orang yang mengatakan kena ulang tu, bawa dia Tawus, Atha, Ibn Sirin, Zuhri dan lain-lain lagi, ramai juga. Lepas tu dia petik hak Syaukani pula. Dalam ada beberapa kes maknanya orang tu taib semaya damum, lepas pada tu jumpa air dalam waktu lagi. Adakah dia kena ulangi semaya atau tidak? Itu kes pertama. Atau tidak? Itu kes pertama. Dia kata tidak wajib ulang, tidak wajib di sisi Abu Hanifah, Syafi'i, Malik dan Ahmad. Itu. Dan wajib kalau masalah waktu mengikut Tawus, Atha bin Muhammad, Makhul, Ibn Sirin, Zuhri, Rabi'ah. Dia ni kata kena ulangi semaya dia, kena ulangi semaya dia. Ini masalah yang pertama. Sebab apa? Waktu tu masih ada lagi. Hak Tuhan kata falam tajidu ma'an, tu mana tak dapat air tu, mana kalau selagi dalam waktu tu tak ada air lah, mana kira-kira. Sebab dituntut semaya tu dalam waktu, sampai ke akhir waktu tu boleh semaya lagi. Tuntutan semaya tu sampai akhir waktu, waktu ni masih ada. Bila dia sudah semaya dengan tayamum, tiba-tiba dalam waktu ni ada air,
tuntut semaya ada waktu masih ada lagi. Sebab tu kata kena semaya semula. Ada menilah. Tetapi mengikut mazhab ni tidak wajib. Dia kata tidak wajib. Demon ni kata wajib. Itu bezanya. Tapi apa mazhab kalau nak ulang? Kalau nak ulang. Dia kata tidak wajib. Kalau nak ulang, khilaf pula. Ada yang kata boleh, ada yang kata tidak boleh. Hak kata boleh sebab Nabi SAW kata kau dapat pahala 2 kali. Kalau tak boleh langsung, tentu Nabi SAW ayat dah tak boleh. Mana molek juga kalau rajin, tapi tidak wajib, tak buat pun. Tapi tidak wajib, tak buat pun tak apa. Masalah yang kedua, iaitu kalau seseorang tu jumpa air, dia tayamum dah jumpa air sebelum semaya, maka wajib dia kena ambil air semaya. Ada mengikut kebanyakan ulama. Tetapi Daud Zahiri dan Salamah bin Abdurrahman mengatakan tidak wajib, tak wajib ambil air semaya. Itu beza mazhab. Mana kalau sesuatu tayamum tak semaya lagi, jumpa air, ada air, boleh dah lah kalau nak guna air. Kebanyakan kebanyakan ulama mengatakan tak boleh, wajib dia kena berwudu, kena semaya dan air semaya dan air, bukan dengan tayamum tadi. Tetapi Daud sendiri dan Salamah bin Abdurrahman mengatakan tidak wajib, maknanya guna air semaya tu, ambil air semaya tu. Pasal apa? Dia pegang dengan umum firman Allah SWT, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu batalkan amalan